Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majelis ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'afini fid din. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu al-azim. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran dan balasan yang baik oleh Allah SWT bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung balik kitab kita beriman kepada hari akhirat ini di bawah tajuk yang baru berkenaan dengan tanda husnul khatimah. Gaya lagi kalau ni. Kalau gaya lagi selamat hari raya lah. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri lah. Walaupun raya tu sebenarnya sehari ya kan. Raya di segi syaratnya sehari lah, tapi nak sambut tu boleh je lah setakat jamuan. Tapi hukum berkenaan dengan raya tu hanyalah pada 1 Syawal. Pada 1 Syawal. Maksud hukum tu maksud dia kalau kita pakai baju baru 1 Syawal tu kita boleh pahala lah. Pahala kerana pakai baju baru pada hari raya. Hukum-hukum lain tu tak apalah kita tak sebut lah. Cuma selamat hari raya Idul Fitri, maaf zahir batin. Dulu masa Tok Guni Aziz ada, Tok Guni Aziz pernah sebut gini. Dia kata selamat hari raya Idul Fitri, maaf zahir batin itu dia tak jadi minta maaf gitu kata Tok Guru. Waktu tu orang baru jumpa boleh kata kalau orang buat salah tu dia kata kena minta maaf. Maaf betul lah tak boleh. Kat hari raya selamat hari maaf zahir batin itu tak jadi. Baik, itu sebut sikit lah. Tanda husnul khatimah. Kita tidak mengetahui perkara yang gaib, di antaranya nasib seorang yang telah mati. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tanda-tanda husnul khatimah. Kita doakan supaya dikurniakan kepada kita husnul khatimah. Jadi tanda husnul khatimah. Tajuk ni sangat penting untuk kita ketahui di atas 2 sebab. Yang pertama sekali, supaya kita tahu, supaya kita bercita-cita untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kita mati di dalam salah satu daripada yang disebutkan dalam kitab, yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, supaya kalau sekiranya berlaku di sekitar kita orang-orang yang meninggal dunia dan kedapatan pada mereka itu tanda-tanda ni, maka kita kena sungguh pergi untuk paling tidak semayangkan jenazah dia. Sebab apa benda? Kerana apabila dia mati dalam keadaan husnul khatimah itu bermaksud Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada dia. Memberikan kemuliaan kepada dia. Kalau kita boleh ambil sebut sebagai contoh, tak silap saya di zaman pemerintah Sultan Abdul Hamid, tak silap saya. Jadi tiba-tiba Sultan ni mimpi. Dalam mimpi dia mari suruh dia pergi salah satu kampung tu uruskan jenazah. Bila dia sedar, dia pun rasa pelik, apa ni? Wajarlah jenazah tu dekat kampung sekian-sekian, dia pun pergi. Bila dia pergi, dia tanya, ada orang mati ke? Orang kejut lah, ada orang mati ke? Dia kata, ada dia tu orang kunjung kampung. Lepas tu, dia tanya lepas lah ke mana?
Dia kata orang pun tak usah uruskan jenazah dia. Orang pun tak usah. Pasal dia ni setiap malam minum arak, setiap malam melanggani pelacur. Menyebabkan dia terkejut. Pasal apa dalam mimpi dia, mari suruh dia uruskan jenazah ni. Lalu dia pun tak apalah, kata mana rumah, dia pergi tunjuk rumah jenazah pun ada. Lalu dia pun tanya bini dia. Bila tengok, yalah Sultan mari. Dia kata, aku nak tanya dulu. Kata, aku mimpi sekian-sekian. Dia kata, apa kampung tak saya uruskan jenazah ni. Dia kata, tuanku, apa nama ni, Amir Mini Sultan. Amba raya dah kot lelaki amba ni dulu. Dia ni setiap malam, duit yang dia kerja, dia dapat duit tu, dia akan beli arak. Dia buat balik, dia pecahkan arak tu. Dia kata, supaya orang terselamat daripada beli arak tu dan minum. Dan setiap malam dia akan berjumpa dengan seorang pelacur, dia akan bayar duit supaya pelacur itu tidak melacur pada malam tersebut. Saya royak dah dia, nanti orang kampung duk kecek belakang. Orang kampung duk kecek belakang, maknanya dia ni tak molek kerana setiap malam minum arak melanggani pelacur. Maka kata Sultan Abdul Hamid, sebab itulah aku bermimpi supaya aku sendiri mari. Dan bila bini dia kata, bila saya sebut, jangan buat begini, nanti orang kampung susah mandi, mati tak ada orang, cara pun tak ada orang nak mandi. Dia kata, tak apa, Sultan akan mari mandi mayat aku. Dia pun sebut gitu kepada isteri dia. Sebab tu bila Sultan tu mari uruskan jenazah dia, bini dia sebut kepada Sultan. Maka lalu Sultan pun sebut, dia kata, tak apa, saya akan uruskan jenazah dia. Maka orang lain tak uruskan, dia seorang uruskan jenazah tersebut. Nak sebut kata berapa benda? Orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar tajuk ini dengan dua tujuan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama supaya kita sendiri termasuk dalam termasuk dalam antara benda yang kita nak, yang kita cita-cita ni, kita nak mati macam ni. Lagu mana nak mati husnul khatimah tu kena tengoklah, kena tahulah. Kena tahu. Kemudian kalau ada orang di sekitar kita yang kita jumpa dia mati lagu tu, mati dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran, tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, maka kita paling tidak, kalau tidak uruskan jenazah dia pun paling tidak, kita pergi sembahyangkan jenazah dia. Sebab sembahyang itu kan boleh ramah. Uruskan jenazah itu tak boleh ramah. Uruskan jenazah tak ramah. Tapi sembahyang itu boleh ramah. Kita hantar, kalau kita tak sibuk, kita hantarkan jenazah dia ke kuburan. Jadi, secara umumnya, kita nak tahu lagu mana orang, secara umumnya, lagu mana kita nak tahu orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi SAW pernah bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qalu wa kaifa yasta'malahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Orang yang apabila Allah Taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Taala akan ista'malahu, Allah Taala akan mempekerjakan dia. Kalau gitu Allah Taala akan menjadikan dia beramal. Ista'malahu. Lalu sahabat bertanya, lagu mana ista'malahu? Kaifa yasta'malahu? Bagaimana Allah Taala menjadikan dia beramal? Maka Allah Taala, Nabi sebut yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah Taala akan berikan taufik kepada dia, dorong dia, bagi jadi dia ni melakukan kebaikan sebelum daripada kematian dia. Sebab tu kalau kita nak tengok, kita kena ubah. Orang kampung kita ni kata, oh dia ni mati bagus, Pak. Siapa? Mati, dia tergolek atas katil, anak buah dia semua balik belakang. Jauhlah ke tak? Tak, tidak semestinya lah. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi yang mesti yang disebut dalam hadis ialah orang yang apabila sebelum daripada kematian dia, maka dia melakukan amalan-amalan yang soleh. Kalau sebelum ni dia jahat pun, tapi sebulan ke, 2 minggu ke, 3 hari ke, sehari ke, ataupun beberapa saat sebelum kematian dia melakukan perkara yang baik, maka ketahuilah bahawa secara umumnya Allah Ta'ala memberikan kepada dia kematian dalam kematian yang soleh. Banyak berlaku. Contoh kata di zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda yang musyrik, Yahudi. Kemudian dia sakit. Lalu Nabi SAW pergi ziarah. Sahabat-sahabat ada di luar Nabi pergi ziarah. Bila Nabi pergi ziarah, tengok. Maka Nabi pun ajarkan kepada dia mengucap, Qul la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Budak ni tengok ayah dia ada. Nabi ni Perdana Menteri lah dekat Madinah kan. Kita tahu belakang dia. Jadi orang Yahudi ni dia ada ni dengan Islam, dia duduk dalam negara Islam. Maka anak dia ni tengok kepada ayah dia. Ayah dia kata, mengikutlah apa yang diajarkan oleh Abul Qasim.
Lalu dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia mengucap tu, Nabi pun bangun. Nabi nak tubik daripada rumah, bunyi orang nangis dah. Meninggal dia. Lalu Nabi tengok meninggal, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat dia, kamu pergi uruskan jenazah sahabat kamu yang baru meninggal. Sepanjang umurnya dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kekufuran. Sebelum daripada kematian dia, Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk ubah dia dari segi keimanan dia yang paling besar sekali, menyebabkan akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang lain pun kita boleh tengok, kalau sebelum ni dia tak mari masjid, tiba-tiba seminggu sebelum dia mati tu, bulan mari ke masjid. Kemudian seminggu lepas tu mati. Maka kita pun kena tahu bahawa Allah Ta'ala memberikan kepadanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ataupun yang macam mana? Sebab tu kita mari surah masjid dah ni, kena beringat. Takut duk ulang ke masjid, seminggu dekat nak matinya jadi berubah. Parut lah. Jadi berubah. Besar kumpul kebangsaan pula. Kau berat jadi berubah. Maka sebab tu kita katakan kita hak istiqamah dah melakukan kebaikan semua ni, maka sebagai persiapan untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah itu ialah jangan berubah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala kekalkan. Itu secara umumnya. Tetapi secara khususnya macam mana? Disebutkan di antaranya tanda husnul khatimah, di antaranya ialah yang pertama, mengucap kalimah syahadah ketika hampir mati. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Orang yang percakapan yang akhir sekali la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang mati dalam keadaan sakit ataupun orang mati dalam keadaan accident, mati dia segar accident, kita pergi kita dan dekat jenazah dia, maka kita kena ajar dia mengucap la ilaha illallah. Ajar mengucap orang yang mati ni bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab hadis ni sebut man akhir kalamahu la ilaha illallah. Maknanya dia orang Islam dah wujud Tuhan. Maka kita pun ajar dalam hadis lain disebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Jadi bila kita duduk dekat orang nak mati, kita ajar dia mengucap la ilaha illallah. Kalau kita saya nak mati pun, kita ucapkan la ilaha illallah. Maka orang pun sebut orang katakan mulut tak gerak pun, lidah saja gerak ucapan la ilaha. Sebab tu kita bila kita duduk dekat orang yang nak mati, maka kita sebutkan kepada dia la ilaha illallah dalam keadaan tidak memaksa tetapi memperingatkan. Siapa-siapa yang biasa menyebut la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan untuk dia menyebut perkataan tersebut. Bila kita ajar dia la ilaha illallah, kemudian bila kita dengar dia sebut dia sebut perkataan itu. Lalu kata ustaz saya, dia kata kita tak ajar dia, kita tak tanya dia kita senyap. Kita senyap supaya keadaan pada masa tersebut menjadi tenang. Orang di sekitar orang nak mati tu, dia tak boleh bising-bising. Ada yang mengatakan, dia kata pada masa tersebut kita kena ajar juga, peringatkan dia, kerana pada masa tersebut syaitan sangat kuat menggoda dia untuk tergelincir daripada akidah dia. Maka kita kena sentiasa ucapkan la ilaha illallah. Tapi bukan saya tengok orang ramai-ramai duduk klinik tu semua sebut la ramai-ramai. Sebenarnya tak boleh gitu. Dia kena sebut seorang saja. Ucapkan secara perlahan-lahan supaya dia dengar perkataan. Kalau ramai-ramai ni jadi bising pula. Ucapkan la ilaha illallah. Siapa-siapa yang akhir perkataan dia la ilaha illallah, maka dakhalal jannah kata Rasulullah. Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Antal Hatta bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsa ma mana'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi hatta mata. Sami'tahu yaqulu inni a'lamu kalimata la yaquluha 'abdun 'inda mautihi illa asyrafa laha launahu wa nafasallahu anhu kurbatihi. Qala faqala Umar inni a'lamu mahi. Qala wa mahi? Qala ta'allama kalimatu a'zamu min kalimatin amarum biha ammahu 'indal maut la ilaha illallah. Qala Talha sadaqta hiya wallahi hiya. Dari Tulaihah bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang tidak menghalangku bagi bertanyakan penjelasan, melainkan kemampuan untuk menemuinya sehingga ia wafat. Aku pernah mendengar ia bersabda, sungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang tidak mengatakannya oleh seorang hamba Allah ketika hampir matinya.
melainkan Allah mencahayakan warnanya dan Allah akan melepaskan kesusahannya. Umar berkata, adakah engkau mengetahui kalimah yang lebih besar daripada apa yang diajar kepada bapa saudaranya ketika hampir mati, yaitu kalimah la ilaha illallah? Zulaikha berkata, ya, awak benar, dan demi Allah itulah dia. Jadi Talha bin Ubaidillah disebut depan Sayyidina Umar. Dia kata, aku ada dengar Nabi sebut satu perkataan yang aku sebenarnya nak ditanya lagi, hak lebih lanjut lagi, tapi tak ada nak ditanya. Pasal apa tak ada nak ditanya? Sebab Nabi wafat dulu. Mungkin Nabi sebut hadis ini di saat-saat akhir beberapa hari sebelum kematian dia. Lalu dia kata Nabi sebut apa nama ni? Siapa-siapa yang sebut satu perkataan ni, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada dia pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala akan melepaskan daripada kurbati, daripada kesusahan dia. Maknanya kesusahan kubur, kesusahan mahsyar, kesusahan hisab, timbangan, mizan, sirat, semua dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Bila dengar Talha sebut gitu, Sayyidina Umar pun sebut sekali. Dia kata, mu tak tahu, takkan mu tak tahu perkataan yang lebih besar, yang perkataan yang Nabi ajar kepada perkataan yang diajar oleh Nabi kepada pak saudara dia sewaktu pak saudara dia nak mati. Maknanya pak saudara Nabi ni tak adalah orang Nabi paling sayang, iaitu ucapan la ilaha illallah. Nabi tak ajar dah orang lain. Maknanya sebab tu tuan-tuan kita kena ingat, lalu kita kena beringat bahawa pak saudara Nabi ni ialah sebagai contoh kepada orang yang sayang kepada Nabi tapi tak ikut ajaran Nabi. Dia sayang kepada Nabi tapi dia tak ikut ajaran Nabi. Kita ada juga kadang-kadang itu, dia sayang, dia nampak macam sayang kepada Nabi tapi tak ikut ajaran Nabi, tak ikut ajaran Nabi. Sayang kepada Nabi ni macam mana? Kononnya lah. Dekat gambar kereta tepek selipar. Contohnya capar Rasulullah. Surah tak mari. Tu tak jumpa ke tak orang gini. Kat gua tu tepek selipar. Tu jumpa ke tidak orang yang ranting pergi makan kucing kat patah. Masjid tak mari, majlis tak mari. Betul lah ada hadis Nabi yang makan kucing, makan kanyang tu, betul lah. Tapi tak leh nak agak kau tu saja, hak tu tidak wajib tu. Hak wajibnya dia ada huraian yang panjang berkenaan dengan hadis tersebut. Hak Nabi suruh wajibnya ialah sembahyang Jumaat tu. Apa nama ni? Sembahyang Jumaat tu wajib fardu kifayah. Dia nampak macam sayang kepada Nabi tetapi tak nak ikut ajaran Nabi. Tak nak ikut ajaran Nabi. Abu Talib itu contoh dia. Abu Talib contoh. Sebab itu cara nak selamatkan dia satu saja. Iaitu kalau dia boleh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan kalimah itu di akhir hayat dia, tapi akhirnya Abu Talib tak nak mengucap. Tak nak mengucap, menyebabkan akhirnya walaupun dia sayang kepada Nabi, tak buat ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka akhirnya dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dekat akhirat. Nak sebut kata apa benda? Nak sebut kata orang yang mengucapkan kalimah akhir perkataan dia la ilaha illallah, walaupun sebelum tu dia maksiat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Cuma tinggal lagi, baki lagi, boleh mudah ke tidak kita nak jumpa orang yang boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nak tahu mudah ke payah ni, tuan-tuan tengok ah. Kita tengok di sekitar kita orang kita mati, orang mati tu, kita dengar orang cakap. Dia mengucap ke tak? Setakat kita dengar lah, tak ramai mana lah. Tak ramai orang yang dia boleh sebut dengan lancar la ilaha illallah, boleh sebut dengan lancar, tak ramai mana. Bukan bermaksud dia tak boleh sebut, mungkin dia sebut kita tak dengar, orang sekitar dia tak dengar, wallahualam. Tapi nak katakan dia boleh sebut dengan lancar, kemudian meningkat tu tak ramai mana. Tak ramai mana. Dan maka lagu mana nak boleh mudah sebut ni? Maka disebutkanlah hadis al-mar'u yamutu ala ma ghalaba alaihi. Seseorang itu akan mati mengikut kebiasaan dia. Kalau kita biasa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sama-sama, maka dekat mati kita akan mudah untuk menyebut perkataan tersebut. Tapi kalau dia payah nak sebut la ilaha illallah ni, jaga-jaga sangat, maka dia akan, bukan kata tak boleh, maka sukar jugalah untuk menyebut perkataan tersebut di waktu nak mati dia. Di waktu nak mati dia. Yang kedua ialah orang yang melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, maka dia akan boleh mudah untuk menyebutkan perkataan la ilaha illallah sewaktu nak mati dia. Jadi ini di antara persiapan yang kita kena buat supaya akhirnya kita mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Maka kita saja-saja tengah-tengah naik motor tu, kadang-kadang kita istighfar, kadang-kadang kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Tu dia kata apa nama ni?
Kita banyakkan sebut lain Allah. Yang kedua, mati dalam keadaan percikan peluh di dahi. Kerana hadis Buraidah bin Khasib radhiyallahu anhu. Annahu kana bi Khurasan fa'ada akhalahu wa huwa maridun. Fawajhul maut wa fa idza bi araqil janibihi faqala Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'minun bi araqil jabin. Bahawa beliau yakni Buraidah bin Khasib radhiyallahu anhu berada di Khurasan. Lalu ia melawat saudaranya yang sedang sakit. Tiba-tiba ia dapati saudaranya mati dalam keadaan dan ada percikan peluh di dahinya. Dan ia pun bertakbir dengan berkata, Allahu akbar. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mati seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu dengan percikan peluh di dahi. Yang kedua, hak tanda zahirnya ialah bila dia mati ada peluh dahi dia. Tubik peluh. Apa peluh ni? Dikatakan ada dua sebab mengapa orang yang mati itu peluh. Yang pertama ialah orang-orang yang beriman itu, di antara sifat orang yang beriman itu ialah pemalu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Lalu sewaktu dia nak mati, kita ni sewaktu kita nak mati ni, malaikat akan mari. Dan mereka akan pertuntunkan kepada kita semua amalan keburukan kita dan amalan kejahatan kita. Sewaktu kita tengok amalan keburukan kita tu, kita jadi malu. Orang beriman dia akan rasa malu. Yalah, amalan buruk ni orang jahat memang dia tak malu. Dia boleh buat amalan jahat tengah-tengah boleh. Kita orang mari surah ni, kita nak pakai luar pendek pun malu. Tak, tu tak malu pakai luar pendek jenggot-jenggot jalan gitu. Kalau orang jahat ni, dia pakai spendo, tunjuk dalam TV je tak malu. Tu tak tengok dulu. Tak tengok. Dekat sukan C tu dah. Pakai spendo, tunjuk dalam TV semua. Tak malu. Kita nak suruh pakai luar pendek, tu biar gejal lagi beli kedai malu. Sebab sifat orang beriman tu mampu malu. Memang sifat dia gitu. Lalu sewaktu nak mati, kita walaupun orang beriman sebaik mana, ada salah kita. Ada maksiat kita. Maka sebab itu maksiat itu kita berdoa kepada Allah. Allah Maha Sattar ustur uyubi. Ya Allah, kamu tutup malu aku ni. Aurat aku, malu aku ni. Tunggu tutup. Kesilapan aku ni. Tiba-tiba sewaktu nak mati, malaikat mari tunjuk. Menyebabkan dia rasa malu kepada malaikat, dia rasa malu dengan diri dia sendiri, seperti mana orang yang kena tangkap tengah buat benda yang tak molek. Peluh dah. Bukan peluh sebab panas, peluh sebab malu. Maka begitulah orang-orang yang beriman itu sewaktu dipertunjukkan kepadanya maksiat-maksiat yang telah pernah dia buat, menyebabkan dia rasa sangat malu, maka akhirnya dahi dia akan peluh. Dia peluh dahi, peluh sejuk orang panggil, peluh sejuk. Maka itu tanda sebagai orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, dikatakan sebab nak menunjukkan dia bahawa semasa di atas dunia dulu ni, dia ni kuat kerja Islam, nak menegakkan Islam ni, sampai Allah Ta'ala memberikan kepadanya tanda peluh. Sebagai nak menunjukkan dia dulu peluh, kerja kuat sangat nak menegakkan ajaran Islam. Dikatakan Imam Ahmad Ibn Hanbal sewaktu meninggalnya, bukan saja dahi dia peluh, tapi basah bajunya, basah belakang baju dia. Kerana apa benda? Kerana nak menunjukkan kuatnya dia bekerja untuk menegakkan Islam, bekerja menegakkan Islam. Sebab tu kita disebutkan lagu mana dalam hadis ini, Buraidah bin Khasib ni dia tengok saudara dia yang nak mati. Orang saudara dia sakit, tiba-tiba saudara dia mati. Masa mati tu dia pergi tengok tangan dahi ni basah dahi, mati. Maka dia terus bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mati orang mukmin itu dengan keadaan berpeluh di dahi. Jadi kalau kita tengok orang mati ni, lagi mana tengok orang mati? Kalau orang jenis berani, dia boleh tengok lagu mana pun. Kalau kita orang nakuk ni, nakuk banyak ni dah. Masa dulu kita kena mandi banyak apa sekali. Khusus dekat ni nak jadi ni. Dia kata kalau awak takut mayat ni mula-mula sekali pergi jangan buka muka dia, awak akan takut. Macam mana nak buat? Mula-mula sekali dia kata buka kaki. Buka kaki kena tengok kaki siapa kita tak rasa takut.
Tengok. Bertengok baru pegang. Pegang jangan sentuh, pegang. Kena pegang, gak pegang. Jangan lepas, jangan pegang lepas. Sudah. Kalau pegang lepas, habisnya. Dia jadi takut. Bila pegang gitu. Bila dah rasa hilang apa semua sekali, baru tengok muka, barulah boleh kalau nak tengok di dahi dia ada peluh ke tak ada. Kalau orang baru mati, kalau orang dah lama dah tak ada lah, dah orang tu tak ada lah. Tapi nak sembunyilah macam mana nak tengok mayat tu begitu. Tapi kalau orang berani dah apa, orang jadi biasa, dah tak ada masalah lah. Ni saya pada orang tak biasa lagi. Yang diajarkan kepada kita dulu sewaktu mula-mula nak masuk nak jadi kakak dulu, maka kerusu dia begitu. Kerusu dia kata, kalau awak takut, siapa tanya, takut kita orang tak biasa dah. Bagi tak biasa, maka dia pun ustaz pun ajar gitu. Ustaz pun ajar gitu. Jadi mati dalam keadaan berpeluh di dahi. Hadis ini mempunyai syahid yang menguatkan, iaitu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti yang disebut oleh Tabrani dalam kitabnya. Jadi hadis ini bukannya saja hadis ni. Ada lagi hadis-hadis yang lain disebut oleh Tabrani disebut, tapi hadisnya maknanya sama, bahawa orang yang mati, orang yang mukmin itu mati dalam keadaan berpeluh di dahi. Yang ketiga, mati di malam Jumaat atau harinya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabr." Tiada seorang muslim pun yang mati pada hari Jumaat atau malamnya, melainkan Allah pelihara akan dia daripada fitnah kubur. Jadi orang yang mati hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, maka dia tanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu kadang-kadang kita memikir, cuma syarat husnul khatimah ni, dia kena ada syarat dia. Mesti dia tidak melakukan perkara syirik dan merosakkan akidah. Walaupun kadang-kadang dia melakukan perkara-perkara yang lain. Kalau kita katakan, lagu mana ustaz saya tak pernah sabar, apa tak pernah sabar? Dia ni surah tak mari, tiba-tiba mati hari Jumaat, mati malam Jumaat. Lagu mana? Adakah kita dia nak katakan dia mati dalam keadaan yang baik? Dia mati dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Sebab Nabi sebut orang yang mati pada malam Jumaat ataupun harinya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Malam Jumaat ni harinya ni start bila? Dikatakan start daripada maghrib malam Jumaat, habis kami maghrib sampai pada maghrib keesokan harinya. Maka kalau orang mati tengah-tengah tu, antara masuk maghrib sampai pada maghrib malam hari atau Jumaat malam tu, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sewaktu tu Uni Azhar jawab soalan orang tanya dia, lagu mana dia kata, orang ni gini tapi orang ni bukan orang baik, tapi mati dengan keadaan ada tanda ni. Antaranya mati aku Jumaat. Maka tu Uni Azhar jawab, Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang beriman itu lebih daripada kita sayang pada dia. Dan mungkin juga di sana dia ada melakukan kebaikan-kebaikan yang kamu tak nampak. Kita nak nampak tak baik dia, hak baik dia kita tak nampak. Sebab itu antara benda yang diajarkan kepada kita, seorang pergi tanya kepada seorang guru, kepada ulama salafus salih. Ulama salafus salih ni cakap dia, bila cakap sebut berkenaan dengan bagi nasihat berkenaan dengan kematian, tak cakap benda-benda koksi, maka orang pergi minta nasihat kepada dia. Anak murid dia minta tok guru tolong nasihat hamba ni. Maka anak murid tok guru dia kata, "Alaikum bil asrar." Hendaklah kamu merahsiakan. Maksud dia hendaklah kamu melakukan ibadat yang kamu ataupun amal kebaikan yang kamu rahsiakan daripada orang lain. Yang mana dengan sebab adanya ibadat-ibadat yang rahsia antara kita dan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Antara mati dalam keadaan husnul khatimah itu mati hari Jumaat. Kalau mati hari Jumaat, berdahi peluh, boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah pula, maka lebih lagi banyaklah tanda dia. Lagi-lagi banyaklah tanda dia. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kena ada amalan yang kita je tahu, orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sehingga disebutkan bagaimana para salafus salih, seorang ulama zaman dahulu dia sebut, dia ni istiqamah dalam mengerjakan ibadat puasa. Istiqamah dia puasa. Bini dia harta dia puasa ni, rahsia dia, bini dia pun tak tahu air istiqamah dia puasa. Sebab apa benda? Dia ni orang yang menega. Sebab sewaktu keluar daripada rumah, dia tak makan, dia buat bekal. Pagi dia buat bekal lagi, kemudian siapa tengah jalan, bini dia buat bekal, dia buat orang, dia puasa. Tak royak ke bini, tak royak. Kita kata royak ke bini, tak ada nasi, dia kaya tak? Kita kena royak ke bini nak puasa ni, tak sahur tu tak ada nasi, kita buka puasa.
Dan dia balik selepas waktu maghrib. Dia balik lepas waktu maghrib. Dia puasa tu sehingga bini dia pun tak tahu. Ini amalan-amalan yang ibadat yang dirahsiakan daripada orang ramai sehingga dia mati baru terpecah. Ada seorang yang menulis kitab. Dia kata, aku pun tak tahu kitab aku ikhlas ke tidak. Dia pun ayat, kalau aku sekarang nanti aku ni mati, kalau aku menghadap ke kanan, kitab ni kamu cetak dan kamu sebarkan. Kalau aku mati, aku menghadap ke kiri, kamu jangan cetak kitab ni. Maka dia ayat seorang anak murid dia. Seorang dia pesan kepada anak murid dia, ni aku kalau kitab ni, kalau aku mati, muka aku menghadap ke kanan, kamu cetak. Kalau aku mati, muka aku menghadap ke kiri, kamu jangan cetak, kamu bakar buang kitab ni. Sebab mana? Sebab nak royak supaya dia ni ikhlas, nak tentukan bahawa amalan dia tu ikhlas. Maka bila dia mati, anak murid dia tengok, muka dia berpaling ke kanan. Lalu kitab itu dicetak dan diedarkan. Sebab apa benda-benda ni sangat penting? Sebab dia penting untuk membolehkan kita akhirnya diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Antara orang mudah sekali mati hari Jumaat. Tapi nak caranya ialah dengan adanya ibadat yang rahsia. Cuma sebab apa ni? Sebab dalam ni banyak sangat orang duk main dalam WhatsApp ni dalam grup. Mesti kau orang grup ni semua main grup sekarang ni dah. Kita pun tak reti lah macam mana semua orang main. Tunjuk dalam WhatsApp, tunjuk dalam tu. Sebenarnya tak payah tunjuk. Buatlah. Kita buat senang. Walaupun tunjuk tu boleh sirran wa alaniyah. Ibadat itu sirran wa alaniyah. Ada ibadat yang kena tunjuk. Contoh kata mari sembahyang Jumaat, kena tunjuklah. Kita mari sembahyang Jumaat ni. Tapi kalau kita sembahyang malam, tengah-tengah malam kita solat sembahyang, tak payah banyak kau kan. Kita bangun malam, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tak payah banyak kau kan. Kecuali kita royak itu untuk menjadi contoh kepada dia. Sekadar itu saja. Tapi amalannya tak seroyak kau kan. Maka dengan ibadat-ibadat yang rahsia itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Iaitu antaranya ialah mati malam Jumaat ataupun harinya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang kita tengok dia tidak baik belah mana. Kita tak baik belah mana. Mana surah apa jangan jumpa hari Jumaat jumpa. Tiba-tiba dia mati hari Jumaat. Maka kita kena husnuzan dengan dia, husnuzan bahawa dia ni adalah ibadat-ibadat kebaikan-kebaikan yang dia buat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak tahu, maka menyebabkan Allah Taala akan berikan kepada dia kebaikan yang sangat besar, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati pada hari Jumaat atau malamnya. Macam mana? Illa waqahu Allah fitnatal qabri. Sebab orang mati malam Jumaat ataupun hari dia ni, dia dilepaskan daripada fitnah kubur. Maknanya tak ada malaikat makan laki apa semua sekali tak mari. Maknanya tak tanya kepada dia. Semua fitnah kubur tu dilepaskan. Sedangkan kubur itu innal qabra awwal manzilu min manazilil akhirah. Kubur itu ialah tangga pertama ke hari akhirat. Tangga pertama kepada mahsyar, tangga pertama masuk kubur dulu daripada dunia. Maka faman naja minhu faman ba'dahu aisar minhu. Siapa yang mudah dikubur, maka selepasnya adalah siapa yang berjaya dikubur, maka selepasnya akan lebih mudah bagi dia. Waman lam yanjaminhu fama ba'dahu ahadu minhu. Siapa yang susah dekat kubur, dia tak lepas kubur, maka lepas pada itu akan lebih susah lagi. Tiba-tiba Nabi sebut orang yang mati pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, hari Jumaat ataupun malamnya, maka dia dilepaskan daripada fitnah kubur. Maka kalau kita jumpa orang yang kita kenal mati hari Jumaat, kalau kita tak boleh nak uruskan jenazah dia banyak-banyak pun, paling tidak kita sembahyangkan jenazah dia. Kalau kita tak ada nak sembahyang kat sana pun, rumah dia pun tak ada, jauh dia duduk, maka kita sembahyang ghaibkan untuk dia. Bukan untuk dia, pahala tu untuk dia tu satu hal lah. Tapi kerana kita memuliakan orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu orang mati hari Khamis, hari Sabtu mana? Tak baik kan? Tidak semestinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mati hari Isnin. Nabi mati hari Isnin. Tidak semestinya kena mati hari Jumaat belaka. Tak. Cuma di antara tanda. Sebab itu tanda-tanda yang kita baca ni ialah di antara tandanya saja yang disebutkan oleh dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga orang yang mati, kalau kita nak banding Nabi yang mati hari Isnin tu dengan orang-orang lain mati hari Jumaat, mestilah baik Nabi. Cuma untuk orang biasa ni, kalau dia mati hari Jumaat, maka dia sudah lepas satu perkara, iaitu dia dilepaskan daripada fitnah kubur.
Yang keempat, mati syahid di medan perang jihad. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin." Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang mati dibunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah, dan bahawasanya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pahala orang yang beriman. Orang yang tanda husnul khatimah lagi ialah orang yang mati syahid dalam perang jihad. Perang jihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita nak kena tahu bahawa perang ni dia mesti diisytiharkan oleh pemerintah. Baru berlaku perang jihad. Kalau saudara-saudara kita pergi perang, tu bukan perang, tu balok gocoh ya, ada perang. Perang mesti ada sana tahu, kita pun tahu, dan diisytiharkan oleh pemerintah. Macam Rusia dengan Ukraine sekarang, tu perang. Rusia dengan perang, Ukraine tu perang. Lalu bila perang, maka mati, terbunuh dengan syarat-syarat dia, maka dia mati syahid dari segi zahirnya. Sebab itu syahid itu tuan-tuan, syahid itu dia ada tiga: syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Lagu mana syahid dunia ni? Syahid dunia ialah orang yang mendapat kelebihan mati syahid di atas dunia, tetapi tidak mendapat kelebihan mati syahid di akhirat. Lagu mana syahid akhirat? Orang yang mendapat kelebihan mati syahid dekat akhirat, tetapi tidak mendapat kelebihan mati syahid di dunia. Lagu mana kelebihan apa makna mati syahid dunia akhirat? Iaitu orang yang mendapat kelebihan mati syahid di dunia dan di akhirat. Lagu mana? Apa kelebihan mati syahid di dunia? Kelebihan mati syahid di dunia ialah mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disembahyangkan. Bahkan terus dikuburkan. Ini kelebihan dia. Apa kelebihan mati syahid dekat akhirat? Dia terlepas daripada seksaan kubur, dia aman daripada huru-hara di padang mahsyar, dia masuk syurga tanpa hisab, dia dikahwinkan dengan anak bidadari, dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang yang lain masuk syurga tanpa hisab. Ini kelebihan syahid dekat akhirat. Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Ta'ala ini, dia akan mendapat kelebihan syahid di dunia dan juga syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat, iaitu mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disembahyangkan, terus tanam. Maka dekat akhirat dia akan dapat kelebihan-kelebihan syahid dekat akhirat itu pula. Sebab Allah Ta'ala sebut lagu mana orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala ni. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan kamu menyangka orang yang mati terbunuh di jalan Allah Ta'ala tu, yang perang di jalan Allah Ta'ala tu mati. Dia ni tak mati. Dia tak mati. Siapa dia yang kata tak mati? Allah Ta'ala kata dia tak mati. Bahkan dia mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup ni ada rezeki, ada makan minum, maka dia juga mendapat makan minum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan roh orang yang mati syahid itu berada dalam biang-biang burung yang berterbangan dalam syurga. Diberikan dalam biang-biang burung, yang berterbangan dalam syurga. Ayat ni turun pasal apa Allah Taala menurunkan ayat ni? Ayat turun ni tak sebab apa dah. Dikatakan selepas berlakunya peperangan Uhud, maka orang Islam mati syahid seramai 70 orang. 70 orang mati syahid. Lalu dikatakan salah seorang daripada orang yang ni ialah siapa nama? Apa nama dia? Dia jumpa dengan Rasulullah, tak ingat nama dia. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia tanya, "Wahai Rasulullah, aku nak tanya mu berkenaan dengan ayah aku. Kalau dia duduk dalam syurga, maka aku tak apa. Tapi kalau dia tidak duduk dalam syurga, maka aku akan susah hati. Aku akan menangis susah hati."
Maka dia kata Rasul kata sesungguhnya ayah kamu Allah Ta'ala bercakap dengan orang lain ni dalam keadaan berhijab. Tetapi Allah Ta'ala bercakap dengan ayah kamu dalam keadaan tidak hijab. Dan Rasulullah pun sebut, dia kata orang-orang yang mati syahid itu ruh dia berterbangan dalam syurga. Bila dia mendapat nikmat ni, Allah Ta'ala pergi tanya kepada dia, apa benda yang kamu nak lagi? Dia kata, wahai Allah, kalau boleh kami nak balik semula ke dunia, kami nak perang lagi dan kami nak mati syahid pula. Nak perang lagi, nak mati syahid pula. Lalu Allah Ta'ala kata tak boleh dah. Dia kata kalau tak boleh, wahai Allah, aku nak minta supaya aku boleh balik ke dunia, aku nak wayak kepada orang atas dunia tu bahawa dia minta susah hati lah berkenaan dengan aku ni, berkenaan dengan orang mati ni. Sebab apa? Sebab aku diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, minta susah hati. Dan mu sendiri pun kena berjuang di jalan Allah Ta'ala ni, perang ni, mu jangan susah hati. Sebab apa? Sebab nikmat yang aku dapat ni, minta susah hati. Maka Allah Ta'ala kata, mu tak boleh balik dah. Tapi dah apa, aku yang akan wayak kepada mereka, bagi orang yang masih hidup tu, bagi pihak kamu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sangka orang yang mati syahid itu mati, tetapi dia tak mati tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa orang yang telah mati tak boleh balik ke dalam dunia. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa orang mati dah jalan tu, bukan dia tak boleh balik. Sebab apa tak boleh balik? Sebab orang yang mati syahid yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala pun tak boleh nak balik. Dia minta nak balik, Allah Ta'ala tak bagi. Takkan orang yang mati asal dia boleh balik? Takkan orang tu balik? Takkan orang tu balik? Balik dia jumpa dalam mimpi apa semua sekali. Cuma hak jumpa dalam mimpi tu ada khilaf ulama menyebut berdasarkan kepada ayat Allah yatawaffal anfusihi mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala memegang roh orang yang mati itu apa namanya? Allah yatawaffal anfusihi mautiha. Allah Ta'ala memegang roh orang yang mati itu wallati lam tamut fi manamiha. Dan orang yang tak mati itu dalam tidur mereka. Maknanya diletakkan satu tempat. Maka bila duduk satu tempat, maka dia jumpa sewaktu kita tidur mimpi. Maka hak tu dikatakan dia jumpa dalam mimpi kerana roh tu duduk setempat. Bukan kata roh orang tu mari balik, tak boleh. Tak boleh kata roh orang tu nak mari balik nak ayat kepada kita. Itu tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab orang yang mati syahid pun tak boleh nak balik. Orang yang mati syahid pun tak boleh nak balik. Apatah lagi kalau orang jumpa tengok orang mati ni barang royak dia begini. Lepas tu kalau jumpa Tok Bama dah. Tok Bama seluruh orang mati tu tak jumpa ke tak? Pernah jumpa tak gini? Masa sekolah dulu. Tuan-tuan rasa main. Spirit of the house please come to the point. Rasa main tak? Kita pun letak tangan atas piti tu, kalau dia piti tu gerak. Kita pun tanya soalan, tanya dia. Siapa dia gawe kawan ni? Siapa dia? Dia pun gerak. Dia gerak kita buat huruf-huruf tu. Konon-kononnya roh orang mati balik tunjuk kepada kita. Itu karut. Tak boleh syirik tu main hatu lah kata tak boleh. Orang yang mati tak boleh nak balik. Paling cepat jadi benda ni, spirit of the house please come to the point ini masa kita sekolah dulu ni. Kalau ada orang baru mati. Kalau orang baru mati, kita panggil roh dia. Spirit of siapa-siapa lah. Kita cakap putih. Dia punya mentega dia spirit of the house please come to the point. Kalau ada orang baru mati, spirit of siapa-siapa lah please come to the point. Lepas tu kita pergi mati tu. Kemudian jari tu gerak konon-kononnya. Kita letak tu kita tulis huruf ataupun kita tulis huruf A B C sampai Z. Dia pergi berhenti. Kita ajalah. Konon-kononnya. Bila kita belajar sebenarnya roh orang mati tak boleh balik dah. Pasal apa tak boleh balik? Orang yang mati syahid pun tak boleh balik. Takkan orang mati lain yang rendah lagi kedudukan daripada kedudukan dia, ada sebab apa-apa boleh royak nak mari balik? Tak boleh. Tak boleh. Lalu Nabi sebut dalam ayat ni sebut maknanya orang yang mati syahid tu dalam keadaan dia bergembira tu, maka Allah Taala menunjukkan orang yang mati syahid itu mendapat kelebihan selepas daripada mati dia. Selepas daripada mati dia. Orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa benda orang yang terbunuh di jalan Allah Taala ini? Pasal apa adanya syahid dunia, syahid akhirat?
Sebab ada orang yang dia terbunuh, dia berperang di jalan Allah Ta'ala, tapi dia tak boleh syahid di akhirat. Sebab apa benda? Antaranya disebut di zaman Nabi SAW seorang, ada sebut nama dia, ada tak sebut nama dia. Ada sebut nama dia Qazman. Dia ni perang. Sehingga dipuji orang. Hebat dia ni perang. Dipuji dia hadapan Nabi SAW. Nabi kata dia daripada kalangan ahli neraka. Lalu bila sahabat neraka tu kejut. Lalu sahabat pun kita tengok itar dia. Tiba-tiba dia terkena satu pedang ataupun satu panah. Kemudian dia jatuh. Dia jatuh orang tengok. Orang tengok ni. Kemudian dia ambil pedang dia pun nak tikam bunuh diri dia. Maka orang pun kata, apa pun jangan bunuh diri ni? Dia kata, aku tak tahan dah sakit. Aku berperang kerana mempertahankan Madinah. Bukan kerana menegakkan Islam. Lalu dia bunuh diri, akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Sebab itu syarat utama kepada orang yang berperang itu, dia mesti untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia boleh mati syahid. Hak ni, tapi hak benda tu dalam hati, siapa nak tahu? Maka dia mendapat kelebihan syahid di dunia. Iaitu mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disembahyangkan. Kalau berlaku zaman kita lah. Tapi dia tidak akan mendapat kelebihan syahid dekat akhirat. Tidak akan mendapat kelebihan syahid dekat akhirat. Hari itu, itu satu isu dalam negara. Bila ada seorang start sebut-sebut, orang kopi itu, dia mati syahid sebab tu tak mandi. Kita tengok ke tak? Kita kata, kejut kita dengar, mana pula? Mana pula mati syahid kopi? Dengan tidak menafikan mungkin mati syahid kau, nanti kita akan tipu sebab ada orang yang mati sakit perut pun mati syahid. Maknanya tak apalah. Tapi nak katakan dia mati sakit perut tu tak mandi, tak boleh dah. Sebab orang yang tak mandi itu ialah orang yang syahid tak mandi itu ialah orang yang syahid dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah yang kita sambung semula, lisyahidi indallahi sittu hisalin. Orang yang mati syahid itu ada 6 kelebihan yang Allah Ta'ala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri. Hak ni kita tengok minggu depan. Apa benda kelebihan orang yang mati syahid ni sehingga menyebabkan nak sangat kita kalau boleh kita nak mati syahid. Cuma mati syahid ni hak ni saja ke? Perang saja ke? Tak. Nanti insya-Allah kita akan jumpa hak-hak lain lagi yang disebutkan sebagai mati syahid. Yang disebutkan sebagai mati syahid yang kita sebutkan tadi, syahid itu ada 3, paling tidak ialah syahid dekat akhirat. Kalau orang tanya kita, mana nak syahid dunia atau syahid akhirat? Kita kena nak syahid akhirat. Syahid dunia ni tak payah. Syahid dunia, kata syahid pun tak apa, tapi kita nak syahid akhirat. Bagaimana syahid akhirat tu nanti kita akan jumpa bila sampai bab dia insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga tanah majlis apa ada soalan. Ada tak? Tangga majlis dengan tasbih kepada Rasulullah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma fid din wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.